datang dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Sabah Maju Jaya. Salam Sepakat Sabah Hebat. Salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu. Salam CDL Cikgu Mita Kabang. Salam kepada semua guru dan para pendidik yang bersama kami. Saya Cleo Ann Lujan Sanzeling dari SMK Sanzek merupakan moderator pada hari ini. Sebelum sesi rasmi bermula, iaitu jam 2.50 petang, kita ada sesi perkongsian pendek mingguan daripada pemotivator dunia pendidikan terkenal. Beliau merupakan mantan pengarah IAB yang bersara pada Oktober 2019 dan mantan fellow penyelidik kanan School of Education, University of Nottingham. Ramai pemimpin pendidikan di negara kita berjaya atas hasil didikan beliau. Pada masa kini, beliau bergiat aktif sebagai salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan. Tanpa membuang masa, dipersilahkan Datuk Dr. Mahendra Singh untuk sesi snippets Reflect On yang bertajuk Penggunaan Telefon Bimbit oleh Murid Faedah versus Risiko. Dipersilakan, Datuk. Terima kasih. So, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun berada di sini kerana urusan peribadi untuk bersama dengan kakak saya, tapi saya tidak lari daripada menimba ilmu, ya. Dan satu daripada perkara yang saya baca adalah tentang penggunaan telefon bimbit oleh murid di sekolah. Dan kita dapati bahawa ada negara seperti England yang sedang kembali ke asal dan ingin nak menyekat penggunaan handphone di sekolah. Dan kenapa perkara ini berlaku dan sebagainya. Dan sudah pastinya kita juga menghadapi perkara yang sama. Ada pelbagai pendekatan yang kita juga gunakan dari perspektif penggunaan telefon. Ada sekolah yang benarkan tapi kena deposit telefon. Walaupun kita tahu bahawa semua gadget ini mempunyai kelebihan. Kelebihan kerana ia boleh digunakan untuk pembelajaran. Tapi pada masa yang sama, kita kena memahami penakulan atau reasoning oleh anak murid kita sejauh mana mereka dapat mengawal diri dalam penggunaan telefon bimbit. So, dalam bacaan tentang penggunaan telefon, 4 pendekatan dikemukakan oleh pihak pendidikan, ya, Kementerian Pendidikan dekat UK. Yang pertama, murid tidak dibenarkan bawa telefon bimbit ke sekolah. Saya rasa itu yang paling mudah, senang nak kawal. Pilihan kedua, boleh bawa tapi serah pada guru atau letak di loker jika ada, sampai tamat sesi sekolah harian. Dan boleh gunakan selepas itu. Ada sekolah yang juga benarkan penggunaannya semasa waktu rehat. Yang ketiga, boleh bawa tapi serah pada guru atau letak di loker sampai tamat sesi sekolah harian. Yang keempat, percayai murid dan benarkan penggunaan telefon bimbit di sekolah. Strict condition that they are never used, seen or heard. Tapi saya tak tahu sejauh mana perkara ini boleh berjaya. Saya tahu selalu terdengar juga murid kita pun kita dapati yang sedang curi-curi menggunakan telefon bimbit mereka bawa dan ambil peluang bila tak ada guru dan sebagainya. Khususnya masa perubahan jadual waktu atau cikgu tak relief belum masuk dan sebagainya. So, ini semua adalah cabaran-cabaran kita. Tapi inilah 4 pilihan dan saya rasa di negara kita pun kita menggunakan pendekatan seperti ini juga untuk penggunaan telefon bimbit. Next slide, please. Memangnya seperti saya sebut tadi,
Dalam 21st century classroom, kita mengalu-alukan penggunaan gadget. Tapi bagaimana kita nak pastikan bahawa gadget yang kita gunakan ini tidak menjadi satu kekangan, tidak menjadi satu yang menyeleweng minda atau jadi satu gangguan kepada murid. Kerana ada kajian yang menunjukkan ia boleh jadi gangguan kepada pembelajaran normal dalam bilik darjah. So, inilah perkara yang kita kena fikirkan. Kita kena pertimbangkan apakah faedah terbesar yang akan kita dapat dan apakah gangguan yang mungkin muncul atau adakah ia akan uh, daripada meningkatkan prestasi, sebaliknya menurunkan prestasi bagi sesetengah murid. So, banyak soalan yang perlu dijawab. Ini berita 19 hari bulan Februari, hari Isnin, beberapa hari yang lepas, di mana sekolah-sekolah diberi, mereka kembali 3 tahun lepas, mereka membenarkan sekarang terfikir balik kerana banyak masalah yang timbul. Hampir 97% daripada berita ni, 97% murid sekolah rendah mempunyai telefon bimbit sendiri. Tetapi ada kajian menunjukkan bahawa telefon bimbit boleh menyebabkan penurunan prestasi akademik. Dan kadang-kala mendapat peluang melihat konten yang tidak sesuai, yang violent. Ya. Dan kadang-kala dia boleh menjadi satu distraksi daripada apa yang mereka nak belajar dalam kelas. Dan saya akan terangkan perkara itu sebentar lagi. Tapi apa yang mereka ingin nak sebut ialah, adakah kita perlu menyekat terus tengah platform, media platform kepada murid sekolah? Ada tak cara kita boleh menyekat? So, itu mungkin satu pendekatan yang lebih efektif daripada kita nak jadi macam polis, Polis sentiasa nak, cikgu mungkin tak mampu nak jadi polis untuk always take care bahawa murid-murid tidak melihat konten yang tidak sesuai. Dan mereka dapati ibu bapa menyatakan bahawa telefon diperlukan murid untuk hubungi ibu bapa, terutamanya selepas sekolah. Di sinilah kita kena lihat faedah dan risiko. Memang ada faedah, tapi apa risikonya? Kita kena fikirkan bersama. Next slide, please. Dan ada yang menyatakan bahawa kalau kita membenarkan penggunaan telefon, kadang-kadang murid hilang peluang untuk nak bina persahabatan dengan rakan-rakan. Sekarang ni kurang daripada 100% yang benarkan murid gunakan telefon bimbit secara bebas di sekolah, less than 1%. Hampir semua sekolah telah menguatkan hak tertentu dan polisi penggunaan telefon bimbit. Mereka menyatakan, para pakar pendidikan menyatakan, children can focus on building those friendships and relationships yang kita semua pernah lalui semasa kita di sekolah. Terpulang lihat pada generasi yang berkaitan. Kalau tidak, cuba bayangkan waktu rehat, murid-murid semua sedang pegang handphone dan tidak ada mereka sedang bergaul atau bersembang dengan rakan-rakan. Can you imagine that? Semua orang sedang lihat pada skrin handphone sahaja. Banyak keputusan di United Kingdom dibuat oleh Association of School and College Leaders, artinya pengetua, yang membuat keputusan tentang perkara penggunaan telefon bimbit. Tapi sudah pastinya pengetua juga akan dapat nasihat daripada guru-gurunya. So, it's localized. Mungkin setengah sekolah murid dia amat berdisiplin, dapat mengawal dan dapat menekan telefon dengan cara yang terbaik. Dan kita ada cell phone policy yang tersendiri yang boleh kita amalkan. So, kita risau ada kajian tentang mobile phones, tentang mobile addiction. Mobile addiction ni sentiasa nak telefon bimbit ni. Dan yang kedua, mobile related behaviors ini
murid ada anxiety. Saya pun tak pernah dengar. Ni kali pertama saya terbaca. Anxiety. Iaitu sentiasa tengah fikir bahawa akan terima panggilan dan akan terima message. So, nak sentiasa rujuk kepada nak lihat handphone. So, this excessive mobile phone usage ini menjadi satu addiction. Macam juga kita ada ketagihan yang lain. Dan mungkin kita pernah lihat perkara ini sedang berlaku dalam kalangan murid. Atau semasa kita ada di shopping complex, kita boleh lihat murid atau anak-anak sedang lihat saja. Tak melihat ke kiri kanan, terus melihat handphone saja. So itu mungkin dah ke arah mobile addiction. Right? Dan regular checking habit, sentiasa nak lihat. Tak, walaupun tak berbunyi, tapi rasa macam ada bunyi. Itulah anxiety. Next slide, please. Dan kalau tertinggal telefon di rumah, kita pun selalu rasa risau. Itu no mobile phone phobia. Atau kita panggil nomophobia. Nomophobia ni no mobile phobia. Tiba-tiba kita rasa macam gelisah. Kerana apa? Kita takut fear of missing out. FOMO. FOMO ni fear of missing out. Tak lihat telefon. Adakah orang hantar? Dan sebagainya. Sebab itu kadang-kadang saya fikirkan mungkin kita kena ada satu panduan bahawa lepas pukul 7 tidak ada lagi mesej daripada pihak majikan. Kerana kalau ada, kita terpanggil untuk lihat. Kalau tidak, besok kita ditanya, semalam kita hantar mesej pukul 9 malam, you tak lihat ke? Jadi, susah nak lari daripada FOMO ni, fear of missing out. Lebih lagi kalau tak terlupa nak bawa telefon bimbit. Sekarang sudah menjadi satu anxiety kalau tak bawa telefon bimbit. Saya tahu kalau ada 2-3 kali isteri saya lupa, nasib baik saya boleh, rumah dekat dengan sekolah, saya boleh pergi hantar telefon bimbit beliau. So inilah beberapa istilah baru, anxiety, nomophobia. Bila tak ada no mobile tu, jadi satu fobia. Dan fear of missing out, FOMO. Kalau tak lihat, apa yang terdengar, apa yang saya tak baca. So, kita kena, dia sudah jadi satu gangguan kepada emosi. Telefon pula mengawal emosi kita. Dan kita terpaksa bagaimana kita nak mengawal, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu bahawa saya pun selalu ditegur oleh anak saya. Dia kata, you are too much on the phone. Dan saya terfikirlah kena kaji semula diri kita ni. Dan kajian menunjukkan ada kesan fisiologi, ya, bahawa kadar denyutan nadi boleh meningkat, blood pressure boleh meningkat. Ini semua kajian-kajian yang telah dijalankan. Kalau kita rujuk je, banyak kajian yang pernah dijalankan yang membawa kesan yang tertentu. So, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita nak mencari panduan untuk penggunaan handphone? Which children we tell, and we tell, and we tell. Itu yang banyak kali saya dah sebut. Orang kata, alah, dah bosanlah bagi tahu murid ni, bagi tahu anak-anak ni, bagi tahu kanak-kanak. Tidak. Dari segi pembangunan kognitif, sosial, emosi, fizikal kanak-kanak ini, we cannot stop telling. We must tell and tell and tell. Itulah tugas seorang guru. Berat. Ya. Except for parents, no one is more important to children's futures than their teachers. So, biar kita tegur, tak apa. Murid marah pada kita pun tak apa. So, ingat tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita pastikan bahawa kita, kalau ada yang tak tepat dan betul, kita betulkan, ya, dalam kalangan murid. Minggu lepas pun saya sebut tentang kita kena jadi the positive busybody. Nasha, thank you for sharing. Ya. Nasha share dengan rakan-rakan yang lain tentang perkara itu. Kerana kita nak build strong children daripada nak cuba bina broken adults nanti. Baik kita betulkan di sekolah. Dan jadi kewajipan siapa?
Kewajipan siapa lagi? Kita, cikgu. Tak boleh lari daripada kewajipan itu. Dan at least kurang-kurangnya murid rasa takut positif lah. Cikgu saya. Atau kadang-kadang dia orang rasa segan. Tapi kita kena pilih lah apakah pendekatan yang terbaik. Nampak macam yang paling mudah ialah no handphones during school hours. Contohnya. So, bagaimana kita nak pastikan perkara ini. Setiap orang ada pandangan yang tersendiri dan pandangan itulah patut kita pertimbangkan dengan bijak. Apa jua pun kita tak boleh ikut saja negara-negara. Kalau hari itu kita ikut saja negara lain, dah buka penggunaan untuk penggunaan telefon bimbit di sekolah, kita ikut saja negara lain. Hari ini mereka tak patah balik. Dan kita pun mungkin akan kena patah balik. So, bila kita nak ambil contoh daripada negara lain, kita kena bijak buat pertimbangan yang terbaik. Apa juga, bukan saja tentang telefon bimbit, apa juga pandangan-pandangan lain tentang pendidikan. Kita kena buat kajian kita sendiri tentang maklumat itu. Bagaimana kita tak boleh pinjam polisi, borrowed policies. Orang lain buat, kita buat. No, it's not that way. Orang lain buat, kita boleh buat adaptasi. Apa yang tepat. So, tuan-tuan dan puan-puan, no one can hand you experience, but they can hand you a book. So, buku adalah beban latihan untuk minda. Itu saja daripada saya. Kian, terima kasih. Terima kasih Datuk atas sesi snippets penggunaan telefon bimbit oleh murid. Faedah versus risiko yang sungguh bermakna dan berinspirasi. Secara peribadi, saya setuju dengan perkongsian Datuk sebentar tadi. Sememangnya telefon bimbit memberi faedah, namun kita kena berhati-hati kerana terlalu telefon bimbit boleh menyebabkan kita nomofobia. Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Semoga kita bermotivasi terus mengorak langkah dalam mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan, dan berilmu untuk kemenjadian murid yang hebat. Terima kasih sekali lagi, Datuk Dr. Mahendra. Jam menunjukkan 3:03 petang. Jom kita ke sesi seterusnya. Kepada para peserta yang baru bersama dengan kami, tinggi-tinggi pohon cemara, setinggi tiang istana raja. Salam pembuka awal bicara. Selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam CDL Cikgu Mita Tabang. Kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL, penceramah jemputan mingguan kita, Datuk Dr. Mahendra Singh, penceramah CDL siri ke-66, Cikgu Julia Jumpil, Puan LC Sharon Gelo, Koordinator CDL Cikgu Mita Tabang Sabah, para pengetua dan guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah khasnya, dan yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Saya, Cleo Ann Yujan Sanzeling dari SMK Sanzai, dan saya akan menjadi moderator pada hari ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam sesi CDL siri ke-66 #Cikgu Mita Tabang yang juga bermakna Cikgu Bantu Cikgu. Mita Tabang adalah bahasa suku kaum etnik Sabah ya. Ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik sekalian, berikut merupakan objektif CDL hands-on. Untuk makluman, tuan-tuan dan puan-puan boleh layari www.connectingdots.my untuk mendapatkan lebih maklumat berkaitan CDL dan rakaman video lalu. Diharap tuan-tuan dan puan-puan mengikuti sesi sehingga akhir kerana link kehadiran akan dikongsi di penghujung sesi nanti.
Cikgu-cikgu boleh scan QR code dalam paparan tadi untuk join dalam grup Telegram atau WhatsApp rasmi CDL. Okay. Di sini anda akan dapat maklumat terkini tentang siri perkongsian terkini CDL. Okay, seterusnya, mari kita kenali lebih dekat penceramah CDL siri 66. Puan Juliah Jumpil merupakan guru daripada SMK Tamparuli dan telah berkhidmat selama 20 tahun. Untuk makluman, Cikgu Juliah pernah menyandang jawatan Ketua Bidang selama 9 tahun. Dan Cikgu Juliah merupakan Duta Guru Kohort 3 dan penerima anugerah kepimpinan Komuniti Program Duta Guru serta merupakan Google Certified Educator. Cikgu Julia juga merupakan pembentang kajian tindakan, inovasi dan kolokium peringkat kebangsaan yang aktif. Antara pencapaian Cikgu Julia adalah sebagai pembentang anugerah emas dalam Leadership in Education and Administration and Digitalisasi dalam Pendidikan anjuran Persatuan Pengetua Sekolah Menengah Sabah dan Persatuan Pengetua Sekolah Menengah Sabah dan Persatuan Teknologi dan Inovasi Pendidikan Sabah. Beliau mendapat anugerah pingat gangsa dalam kolokium pendidikan guru, inovasi, kajian tindakan dan perkongsian amalan terbaik TS25 dan merupakan pembentang cemerlang dalam simposium kebangsaan program Duta Guru Kohort 3 baru-baru ini. Baiklah, bagi CDL Hands-on Online Session Sabah siri ke-66, Cikgu Julia Jumpil akan membuat perkongsian dengan tajuk Inisiatif STEM bersepadu di dalam meningkatkan kualiti pembangunan produk RBT melalui Engineering Design Process, EDP. Sebelum itu, ingin saya maklumkan jika ada kemusykilan atau soalan, cikgu-cikgu boleh terus bertanya dengan menaip soalan anda dalam ruangan chat atau unmute dan bertanya terus. Soalan dalam chat box akan saya bacakan bila ada ruang dan peluang. Tanpa membuang masa, dipersilakan Cikgu Julia untuk memberikan perkongsian. Silakan Cikgu. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Cikgu Cleo yang cantik, manis, lagi bergaya. Terima kasih di atas jemputan oleh pihak CDL. Terima kasih kepada semua rakan-rakan guru yang sudi bersama-sama pada sesi perkongsian kita pada hari ini. Kita berkongsilah kan, mana-mana mungkin kita ada ilmu sikit, kita kongsi. Jadi lama-lama kita dapat ilmu yang banyak lah. Okay. So mungkin saya boleh terus share screen lah kan, Cleo? Alright. Okay. Hari ini tajuk perkongsian kita adalah inisiatif STEM bersepadu di dalam meningkatkan kualiti pembangunan produk RBT melalui engineering design process. Okay. Okay, selamat datang kepada rakan-rakan peserta guru. Okay, jadi kita pun tahu sudah seminar tajuk perkongsian kita pada hari ini. Kemudian pengenalan mengenai diri dan latar belakang juga telah diterangkan oleh Cikgu Cleo sebentar tadi. Okay. Tujuan sebenar seminar ini adalah untuk menjelaskan bagaimana integrasi STEM bersepadu dapat meningkatkan kualiti pembangunan produk RBT melalui EDP ataupun Engineering Design Process. Okay, saya adalah Cikgu Julia seperti mana yang telah disampaikan oleh Cikgu Cleo tadi. Dan saya sangat bersemangatlah untuk berkongsi pengetahuan dan sedikit pengalaman saya dengan para peserta semua. Mari kita mulai dengan memahami pentingnya integrasi STEM bersepadu dan EDP ini dalam konteks pembangunan produk RBT. Okey, sebelum tu saya mau tahu jugalah bagaimana rakan-rakan guru kita pada sesi cuti sekolah. Kan sekarang ni cuti sekolah kan? Mungkin ada yang bertugas sebagai SPM. Tapi kita mau tengoklah dulu macam mana. Mungkin rakan-rakan guru boleh letak dekat chat box tu kan? Nombor 1, nombor 2, nombor 3, 4, 5, 6. Tengok emosi pada petang ni macam mana.
adakah bersedia dengan perkongsian hari ini? Atau mungkin dia baru habis pergi mungkin ada kenduri kahwin atau baru balik bercuti. Nombor 7 baru balik bercuti. Nombor 8 dengan siap boarding pass. Nombor 14. Apa nombor 14 tu? Macam dia lesu je pagi ni petang ni. Okey. Nombor 12. Minta maaf. Okey, nombor 12. Dah happy-happy ada minum. Alright. Okey, terima kasih semua yang dapat berkongsi bagaimana perasaan pada hari ini. Okey, jadi apa-apa pun sambil santai-santai kita dengar perkongsian kita hari ini. Okey? Alright. Jadi feel free kalau ada rasa mau tanya, boleh chat di letak di chat box ataupun unmute dan terus lontarkan soalan rakan-rakan guru ya. Okay, so ada beberapa persoalan lah sebelum kita teruskan. Ramai yang mau tahu apakah inisiatif STEM bersepadu tu kan, dan kenapa kita perlukan EDP. Mungkin ada yang first time dengar EDP ni ataupun mungkin ada yang sudah pernah dengar dan sudah pernah buat pun EDP di sekolah. Kemudian ketiga, penerapan EDP dalam pembangunan produk RBT. Yang persoalan keempat, integrasi STEM bersepadu dengan EDP. Persoalan kelima pula adalah kajian kes. Di sini saya ambil kes saya lah, di mana saya menjayakan STEM bersepadu ni dalam meningkatkan kualiti pembangunan produk RBT. Untuk pengetahuan semua, option saya adalah teknologi maklumat, tetapi first posting tu sudah terus mengajar subjek KH, kemahiran hidup. Sehinggalah sekarang, subjek KH ni telah di-revise beberapa banyak kali kan. Pergi KHB, kemudian KH, ada 4 pilihan dan seterusnya lah. Dan sekarang ni sudah jadi RBT, reka bentuk teknologi. Dan persoalan ke-6 adalah cabaran dan cara mengatasi. Persoalan ke-7, kesimpulan dan cadangan dan langkah penyelesaian. Dan seterusnya persoalan ke-8 ialah soalan lah, perbincangan, discussion kita. Okay? Alright. Persoalan yang pertama tadi iaitu apakah dia inisiatif STEM bersepadu? Okey. So sebelum ni punya CDL juga telah membincangkan berkaitan dengan STEM ni juga. Jadi pendekatan STEM ni mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran, nilai yang membudayakan amalan STEM melalui strategi inquiry, penyelesaian masalah dan projek dalam konteks dunia sebenar. Okey, ini adalah saya ambil daripada buku panduan pelaksanaan STEM dalam pengajaran dan pembelajaran 2016. Manakala definisi STEM tu oleh Moore et al. 2014 mengatakan integrated STEM education is an effort to combine some or all of the 4 disciplines of science, technology, engineering and mathematics into one class, unit or lesson that is based on connections between the subjects and real world problem. Okey, dasar yang menyokong kepada pendidikan STEM. Sekarang ni kita ada Pelan Tindakan STEM KPM, KPT dan MUSTI 2017 yang akan berakhir pada 2025 di mana memperkasakan keseluruhan ekosistem pendidikan negara. Dasar yang kedua adalah dasar 60-40 yang bermula pada tahun 1970-an dan masih dikekalkan sehingga sekarang. Kemudian kita ada Dasar Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 dan 2025 di mana inisiatif yang ke-49 itu sendiri adalah pengukuhan pendidikan STEM. Dan dasar yang keempat yang menyokong kepada pendidikan STEM ni adalah Dasar Sains Teknologi Inovasi Negara DSTIN iaitu pada 2021 dan berakhir pada 2030. Baik. Strategi pendekatan STEM. Jadi ada 3 di sini, iaitu yang pertama pembelajaran berasaskan inquiry. Di mana pendekatan murid-murid membina pengetahuan dan kefahaman sendiri melalui penyiasatan dan penerokaan berasaskan pengetahuan sedia ada. Yang kedua, ini adalah sangat dekat dengan subjek RBT itu sendirilah, iaitu berasaskan projek. Pendekatan pembelajaran yang membolehkan murid mengkaji sesuatu topik yang diberi untuk menghasilkan produk pada akhir pembelajaran. Sebagaimana rakan-rakan guru yang mungkin ada rakan-rakan guru RBT kan di sini. Kan mungkin boleh letak di ruangan chat box tu. Okay, angkat tangan kah ataupun letak nombor 1 kah saya guru RBT kan. Okey.
Alright. Okay. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran berasaskan masalah, di mana pendekatan pembelajaran yang menyuntik sifat ingin tahu dan membuat penilaian dalam diri murid. Okey, terima kasih ya rakan guru yang ada bagi komen dekat ruangan chat box. Terima kasih yang bersama-sama saya pada hari ini. Okey, ciri-ciri pendekatan STEM. Okey, yang pertama melibatkan murid dalam inquiry dan penerokaan terbuka. Boleh baca di sini, melibatkan murid dalam kerja berpasukan yang produktif, memerlukan murid mengaplikasikan pemahaman kandungan STEM, memberi peluang murid menambah baik jawapan atau produk. Ini yang sangat berkait dengan produk RBT ini ya, pembangunan produk RBT. Kemudian melibatkan murid mengaplikasikan kemahiran proses mereka bentuk. Kemudian meningkatkan kepekaan murid kepada isu dan masalah dunia sebenar, dan seterusnya memerlukan murid memberi pelbagai jawapan penyelesaian dengan justifikasi. Okey, manakala amalan STEM pula, di mana yang membantu kepada ciri-ciri pendekatan STEM tu tadi adalah mengemukakan soalan dan mendefinisi masalah. Yang kedua, membangunkan dan menggunakan model. Yang ketiga, merancang dan menjalankan penyiasatan. Yang keempat, menganalisis dan menginterpretasi data. Kelima, menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran komputasional. Yang keenam, membina penjelasan dan mereka bentuk penyelesaian. Yang ketujuh, melibatkan diri dalam perbahasan dan perbincangan berdasarkan eviden. Dan yang ke-8, mendapatkan maklumat, menilai dan berkomunikasi tentang maklumat tersebut. Okey, itu adalah definisi ataupun penerangan ringkas berkenaan dengan STEM ya. Okey, jadi kenapa kita perlukan EDP tu? So, what is EDP? Engineering Design Process. Okey. Abed dalam Schubert, Jacobitz dan Kim 2012 mengatakan proses reka bentuk kejuruteraan adalah proses merancang sistem, komponen atau proses untuk memenuhi keperluan yang dinyatakan. Okey, manakala mengikut Mangold dan Robinson 2013, EDP juga merupakan proses pengambilan keputusan yang berulang di mana konsep sains, matematik dan kejuruteraan dasar digunakan untuk menghasilkan solusi yang optimum untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Antara elemen asas dalam proses reka bentuk adalah pembangunan matlamat dan kriteria, sintesis, analisis, pembinaan, ujian dan penilaian. Tidak nampak, kita letak ke atas. Okey, definisi EDP juga merupakan model pembelajaran yang boleh digunakan oleh guru untuk meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah dan memperkenalkan pelajar kepada bidang kejuruteraan. Ini oleh Mangold dan Robinson 2013. Okey, siapa pernah lihat ni? Siapa pernah lihat Raja Fasa EDP ni? Ada yang pernah lihat? Sebab kalau ikutkan EDP ni dia ada banyak. Dia ada yang 7 langkah, dia ada 8 langkah. Tapi yang ini yang telah diringkaskan di mana dia lebih menepati, suitable dengan proses-proses langkah atau proses dalam pembangunan produk RBT itulah. Okay. So bermula dengan masalah ataupun isu ataupun projek, iaitu fasa tanya, di mana di dalam fasa tanya ni adalah proses mengenal pasti masalah dan bersikap empati kepada kumpulan sasaran. Okey, fasa sumangsaran pula adalah fasa meneroka cadangan penyelesaian dan memilih cara penyelesaian yang terbaik. Okey, fasa cipta pula adalah fasa untuk membina projek dan juga di sini mungkin diambil uji reka bentuk untuk kumpulkan maklum balas. Fasa yang keempat adalah fasa penilaian projek dan fasa pengumpulan data dan maklum balas. Seterusnya, dalam sepanjang proses cycle dia ni, kitaran dia ni, di situ juga ada penambahbaikan di mana analisis maklum balas dan ubah suai projek dilaksanakan di sepanjang mungkin dalam semasa pengujian tu ada penambahbaikan terus dilaksanakan di situ. Dan fasa yang kelima adalah fasa komunikasi, iaitu pembentangan penyelesaian secara efektif. Okey. Alright, sudah bersedia untuk kita pergi ke fasa-fasa? Okey. Alright, fasa yang pertama iaitu fasa tanya. Apa yang berlaku di situ?
Okey, di sini mencari keperluan utama melalui pengumpulan maklumat di mana data sedia ada dan kajian selidik tu perlu dilaksanakanlah. Kemudian melaksanakan pemetaan empati dan seterusnya menganalisa maklumat untuk membina penyataan masalah. Jadi macam mana proses ni dilaksanakan? Okey, so kita tengok. Okey. The right solution to the wrong problem can be worse than the wrong solution to the right problem. Jadi apa yang cikgu boleh faham daripada kita mahu sebut apa ni? Peribahasa, kata-kata. Apakah key takeaway cikgu daripada kenyataan di atas? Mengapa penyataan masalah yang tepat sangat penting? Okey. Mari kita lihat projek inovasi yang bermakna datang dari memenuhi keperluan sasaran. Minta maaf ya kalau tertutup sedikit tajuk-tajuk di atas. So, kalau kita tengok di situ, tengok gambar yang pertama. Apa yang kita boleh lihat daripada gambar yang pertama? Masalah di situ berkenaan dengan air kan. Telaga air yang dibina oleh NGO tidak digunakan. Ada telaga air tapi tidak dapat digunakan. Kenapa? Okey, kemudian cuba kita soal selidik dengan komuniti setempat. Kenapa jadi macam tu? Tanya soalan, buat pemerhatian tambahan untuk memahami masalah tu dengan lebih baik. Okey, daripada sana nyatakan masalah tu. Okey, rupa-rupanya jalan ke telaga jauh dan tong air terlalu berat untuk diangkat oleh orang kampung. Okey, menyelesaikan masalah air mereka tu lah. Sebab telaga air tu satu tempat saja, jadi dia kena bawa air tu pergi tempat dia tu agak jauh. So penyelesaian yang paling bermakna adalah hippo roller, dicipta dan mampu mengangkat 5 kali ganda lebih banyak air. Itu dia punya penyelesaian kepada masalah telaga air tu lah. Okey, contoh-contoh lagi masalah semasa. Yang ni, pembuangan sisa makanan. Malaysia adalah negara yang terbesar yang hasil daripada kajian yang membuang sampah daripada food yang makanan lah, sampah daripada makanan. Okey, kemudian kita boleh lihat masalah bekalan elektrik. Yang ini pula bencana alam seperti banjir. Kemudian ini adalah masalah makanan yang telah diproses. Sekarang ni kita selalu makan makanan yang telah diproses. Nugget, sausage, macam-macam kan. So itu yang paling mudah dan ringkas. Kemudian ada masalah pembuangan sampah. Dan seterusnya ini adalah masalah habitat yang telah habitat untuk orang hutan ataupun hidupan liar ni semakin kecil ataupun berkurangan disebabkan oleh pembukaan tanah-tanah untuk ladang-ladang kelapa sawit contohnya lah. Okey. Ya, betul cikgu. Cikgu Aziza food waste kan. Alright. Okey, mari kita lihat bersama-sama satu kajian case salt lamp ataupun lampu garam. Bayangkan anda seorang penduduk kampung, apakah perasaan anda ataupun pandangan anda mengenai penduduk kampung yang tidak ada bekalan elektrik? Boleh dengar? In 2010, I lived with a Butput tribe in Kalinga. Ya, boleh dengar. Tapi pelan. With no electricity, they would leave at 3 a.m. to walk 6 hours to buy a supply of kerosene. They did this every 2 days so they could have light in the evenings. Salt and water are in all Filipino homes. I wanted to help with my background in science. I asked myself if I could find a chemical reaction with basic salt and water to make sustainable electricity. I was told this was impossible. I tried and failed repeatedly. After many attempts, we had our breakthrough. One day I got a call from the White House. They wanted me to speak on a panel with President Obama and e-commerce billionaire Jack Ma for the 2015 APEC Summit.
Since then, we had lucrative joint venture offers from different countries. But my dream is to have our invention completely designed, manufactured, and distributed from the Philippines. Our innovation is not restricted to lamps. This technology is scalable. My vision is to make seawater power plants that fuel entire islands in the Philippines and beyond. Alright. Jadi semua sudah dengar berkenaan dengan kajian kes salt lamp tadi. Apa dia komen? Boleh letak dalam chat box ya. Pernah dengar berkenaan dengan lampu yang dihasilkan menggunakan garam? Ada sesiapa yang pernah dengar? Mungkin baru kita tahu yang garam tu boleh menghasilkan elektrik kan? Ya. Okey, jadi bermaksud selepas ini berkenaan apa-apa masalah tu sebenarnya boleh diatasi berdasarkan kepada perbincangan ataupun kajian demi kajian yang dilaksanakan. Okey. Alright. Okey, sekarang ni kita cuba hubung kaitkan pula isu semasa tu dengan matlamat global. Jadi kalau rakan-rakan guru nampak di sini, cuba tengok petak-petak yang dilabelkan warna merah tu. Zero hunger, clean water, affordable and clean energy, life below water, life on land. Ini adalah 5 perkara matlamat global yang sangat penting dan sangat kira basic lah, asas. Air yang bersih itu adalah asas. Sumber tenaga elektrik itu juga adalah asas. Sumber makanan di bawah laut itu adalah asas. Life on land, pokok-pokok, haiwan-haiwan itu juga adalah asas. Okay? Alright. Okay. So di sini, di dalam proses fasatan yang ni, kita perlu memahami konteks antara masalah komuniti itu dan cuba hubung kaitkan dengan Sustainable Development Global. Okay, jadi di sini ada beberapa soalan yang boleh diutarakan. Yang pertama, apakah satu isu STEM semasa yang anda ingin selidiki? Ini kalau kita kaitkan dengan STEM kan. Okay, kemudian contohnya manik plastik daripada pencuci muka tidak ditapis oleh loji rawatan air dan berakhir di sungai dan lautan. Okay, kenapa dia jadi masalah? Haiwan yang menjadi penyuap penapis seperti kerang dan tiram memakan mikrobit secara tidak sengaja. Haiwan lain mungkin terselam anggap mikroplastik itu sebagai makanan dan memakannya. Haiwan tidak dapat mencerna plastik dan akhirnya mati. So, SDG yang berkait dengan isu ini ialah SDG 14, iaitu life below water. Okay? Okay, baik. Di sini kita sediakan satu peta empati untuk memahami komuniti itu melalui temu bual. So ini adalah contoh peta empati. Okay, saya tak dapat kasih kecil ni. Okay, alright. So di sini dia peta ni terbahagi kepada 4 bahagian. Okay, bahagian pertama di atas sebelah kiri itu adalah bahagian C. Okay, C. Contohnya di sini hasil daripada temu bual lah. Anak saya tak dapat buat kerja sekolah pada waktu malam. Ini yang kampung di Filipina tu tadilah yang tidak ada sumber elektrik tu kan. Pondok terbakar akibat kerosin yang tumpah dan banyak yang kehilangan tempat tinggal. Sampai bila mau jadi macam ni. Kemudian penat naik turun bukit dan jalan lama-lama. Sebab dorang tinggal di atas bukit. Jadi dia kena turun bawah bukit tu untuk beli kerosin. Minyak tanah. Jadi lepas beli minyak tanah tu kena naik panjat lagi pergi atas bukit tu. Okay, jadi kemudian ada pula yang penduduk kampung ni bagi tahu ibu bapa saya ada jangkitan paru-paru akibat daripada pembakaran kerosin ataupun minyak tanah tu lah. Okay, kemudian pergi kepada bahagian peta pain. Okay, jadi pain dia ni apa? Dia punya kira macam kesakitan lah kalau kita nak terjemahkan dalam bahasa Melayu. Maksud dia apa yang menyebabkan dia sangat bermasalah lah. Tidak ada bekalan elektrik. Perlu berjalan 30 km untuk mencari kebakalan kerosin kerana pengangkutan awam terlalu mahal. Jangkitan paru-paru dari lampu kerosin. Penduduk kampung terbiasa dengan pembakaran kerosin sebagai sumber cahaya. Dan kemusnahan alam sekitar daripada lampu.
Okey, sebab ini kalau lampu minyak tanah tu tidak dijaga, mungkin dia akan berlaku kebakaran lah. Okey, kemudian kita tengok bahagian peta DO tu. Okey, DO ni melihat kepada secara penduduk kampung tu apa yang dia buat. Dia hidup di atas kawasan pegunungan. Mereka ni terdiri daripada petani, guru dan peniaga kecil, dan mereka ni bercocok tanam untuk sara diri. Okey, kemudian pada bahagian peta GAIN. Okey, kebanyakan penduduk ni inginkan sumber cahaya sebagai alternatif yang lebih selamat. Okey, kemudian penduduk kampung ni juga dia ada semangat komuniti yang sangat tinggi. Dan dia juga kawasan kampung ni juga ada kaya dengan aset semula jadi seperti beras, air dan garam. So kita gunakan apa kelebihan yang ada pada kampung tersebut yang kita boleh jadikan sumber yang berpotensi untuk mengatasi masalah masalah bekalan elektrik tu lah kan tadi yang mereka selalu gunakan kerosin saja. Jadi kita tahu di situ dia dah beras, air dan garam. So apa yang kita boleh buat dengan beras, air dan garam tu? Okay. Next. Okey, bahagian sini adalah memetakan peta empati itu kepada penyataan masalah. Kita sudah buat peta tadi kan? Jadi kita cuba untuk kasih transfer dia jadi penyataan masalah. Jadi macam mana? Okey, siapakah kumpulan sasaran anda? So kumpulan sasaran itu kena spesifik lah. Siapa? Kemudian berdasarkan analisis data dan temu bual, apakah cabaran yang sering timbul? Jadi di sini keperluan dia kenalah gunakan kata kerja. Nanti kita tengok macam mana. Kemudian adakah cabaran ini tertumpu pada mana-mana lokasi atau masa? Contohnya dalam, luar kelas, sekolah atau rumah. Dan seterusnya mengapa cabaran ini penting dan perlu ditangani? Okey, maklumat penting yang ingin nanti ini akan dijawab melalui maklumat penting yang ingin dikongsikan lah. Okey, kita tengok di sini ya. Alright, ini kita cuba contoh penyataan masalah yang dihasilkan berdasarkan maklumat daripada data, temu bual, pemerhatian dan kajian. Okey, kita lihat kepada kumpulan sasaran spesifik dia ada 80 penduduk kampung di Buskalan menetap di atas gunung dan bergantung terhadap lampu kerosin sebagai sumber utama cahaya. Jadi di sini pula keperluan dia sumber cahaya yang lebih mudah diperoleh, cara untuk mengurangkan kebergantungan kepada lampu kerosin sebagai sumber cahaya utama dan sumber cahaya yang lebih selamat digunakan. Okey, di sini pula maklumat baru yang menarik perhatian anda ialah penduduk perlu tinggalkan rumah pada pukul 3 pagi dan berjalan selama 6 jam untuk memperolehi bekalan kerosin. Apabila tiada lampu kerosin, 90% pelajar di kampung Buskalan tidak dapat menyiapkan kerja rumah kerana membantu ibu bapa mereka bekerja di siang hari. Maka 80% penduduk mengalami jangkitan paru-paru akibat pembakaran lampu kerosin. Jadi untuk terjemahkan maklumat dan temu bual ini kepada bentuk penyataan masalah, so kumpulan sasaran penduduk di kampung Buskalan. Kemudian perlu apa? Sumber cahaya yang lebih mudah diperolehi dan selamat digunakan kerana mereka tiada akses kepada bekalan elektrik dan pembakaran kerosin menyebabkan jangkitan. So mungkin rakan-rakan guru bolehlah gunakan ini peta empati dan cara menggunakan kumpulan sasaran, kata kerja dan maklumat tu untuk hasilkan satu penyataan masalah yang sangat spesifik dan very objektif. Okay? Alright, ini adalah contoh penyataan masalah yang dihasilkan oleh rakan-rakan duta guru pada kohort-kohort yang sebelum ini. Okey, kalau kita tengok di sini dia gunakan secara infografik lah. Okey, di sini dia rujuk PBD Sains bagi kelas 2 KAA pada 2021. Hanya 11/35 orang murid mencapai TP5. Okey, dan dia tahu bahawa subjek sains ni penting dalam aliran STEM tingkatan 4. So, penyataan masalah dia punca kepada kegagalan murid mencapai TP yang lebih baik adalah kurang kolaborasi, pendekatan kurang berkesan, 2 tahun PDPR dan kurang keyakinan diri. Ini adalah punca-punca masalah yang telah dikenal pasti. Jadi daripada sini macam mana mau terjemahkannya kepada bentuk penyataan masalah. Okey, di sini dia ada buat 2. Masalah murid kurang berminat untuk menyelesaikan tugasan PBD bagi topik teknologi hijau dalam melestarikan alam. So punca masalah ni adalah murid isi kandungan sukar difahami, kurang rangsangan, motivasi dan minat.
Jadi keperluan dia adalah kaedah interaktif dan aktiviti hands-on. Murid merupakan nadi kemajuan dan ikon item STEM setempat. Okey, kemudian masalah yang kedua yang dikenal pasti adalah guru mempunyai kekangan dalam memilih aktiviti yang menarik bagi topik ini dan masalah penyimpanan evidence PBD murid. Punca masalah, guru kurang idea dan untuk memperbaikan aktiviti bagi mentaksir TP murid. So, keperluan dia adalah penyediaan ruangan sistematik dan mudah dicapai. Okey, ini cara contoh penyelesaian masalah yang telah dibuat berdasarkan menggunakan infografik, teknik infografik ya. Alright. Kita settle di bahagian fasa tanya. Kita pergi kepada fasa sumbangsaran. Boleh lagi rakan-rakan guru kita teruskan lagi. Okey. So di dalam fasa sumbangsaran ni kita akan lihat apakah kriteria dan kekangan bagi strategi penyelesaian, sumbangsaran dan perkembangan idea menggunakan brainwriting dan cara memilih penyelesaian yang terbaik. Okey. Alright. Kita buat senaman minda dulu. Okey. So macam mana kita mempersenam dengan senaman minda ni? Okey, apa yang rakan-rakan guru nampak? Senaraikan seberapa banyak kegunaan untuk klip kertas yang anda boleh. Ini klip kertas kan? Nama pun klip kertas. Dia memang untuk klip kertas. Tapi selain daripada tu, apa yang boleh digunakan lagi klip kertas ni? Siapa boleh bagi? Klip kertas, apa lagi? Boleh gantung apa lagi? Buka kunci. Oh, hebat cikgu ni. Saya pun kena belajar buka kunci guna klip kertas kalau gitu. Mata pancing. Oh, boleh kan cikgu? Mata kail. Okey. Lagi? Pintu dong boleh kan pintu dong? Pencokir gigi. Ni mesti pernah cuba ni kan cikgu? Rantai jadi kitchen. Handphone holder. Clip tie. Okey. So memang semua sangat kreatif lah kan? Dapat senaraikan banyak lagi kegunaan klip kertas. Selain daripada kegunaan dia yang sepatutnya lah. Klip tudung. Betul cikgu. Susah-susah cari brooch kan? Bolehlah jadi klip tudung. Okey. Alright, terima kasih semua kerana berjaya membuat minda kita bersenam dengan lebih aktif lagi pada petang ni. Alright. Jadi untuk mendapatkan sumbangsaran yang baik ni macam mana? Okey, mungkin cikgu boleh apply kan di dalam kelas. Pertama, terima semua idea. Jangan judge idea orang lain. Jangan nilaikan atau judge rakan-rakan. Tuliskan sebanyak mungkin idea. Jangan stop. Mungkin kita boleh bagi tahu anak murid-murid kelas, okey, kamu boleh bagi je idea kamu. Usulkan saja. Okey. Kemudian bina idea. Fikirkan bagaimana anda boleh membina idea rakan anda bersama-sama. Dan jadi pendengar yang aktif. Jangan mencela rakan sekiranya mereka membuat perkongsian idea. Mungkin rakan-rakan guru boleh gunakan teknik ni lah. Semasa buat KTP di dalam kelas untuk dapatkan sumbangsaran daripada para pelajar lah. Okey, kita kenal pasti dulu kriteria dan kekangan. Okey, sebelum membina inovasi, kita perlu mengenal pasti kriteria yang mesti ada dan kekangan. Yang mesti ada dan kekangan adalah halangan atau cabaran yang perlu dipertimbangkan dalam menghasilkan inovasi. Okey, inovasi ataupun produk lah kan. Kita ni dalam pembangunan produk kan. Okey, so kriteria dia apa yang perlu ada dalam inovasi anda supaya berjaya. Yang pertama tadi, sumber cahaya alternatif tu perlu lebih selamat digunakan, lebih mudah diperolehi dan tidak menyebabkan pencemaran alam sekitar. Kekangan dia pula, apakah cabaran dalam keadaan semasa yang perlu diambil kira? Kekangan yang wujud, tidak ada bekalan elektrik yang sedia ada di kawasan, tidak ada bantuan kewangan untuk mencari sumber elektrik alternatif. Jadi ini semua adalah kriteria dan kekangan yang dihadapi oleh penduduk kampung Buskalan. Okey. Ini adalah teknik brainwriting. Okey, brainwriting untuk keluarkan semua idea dan solusi yang mungkin boleh menjawab penyataan masalah anda. Okey, penyataan masalah tadi kita sudah buat kan? Okey. Pertama, penyataan masalah tadi adalah penduduk di kampung Buskalan perlu menggantikan lampu kerosin sebagai sumber cahaya utama kerana kerosin sukar untuk diperolehi dan menyebabkan masalah pencemaran alam sekitar. Baik.
Jadi kita cari idea macam mana mau atasi masalah ni. Okey, ada yang cadangkan idea, okey gantikan minyak masak yang telah diguna. Kemudian idea kedua, gantikan kerosin dengan bahan tidak mudah dibakar. Yang ketiga pula, gunakan sumber tenaga yang boleh diperolehi. Okey, jadi daripada idea-idea ni, kita tengok lagi mana idea yang paling bagus. Okey. Setelah dibincang-bincang, maka idea yang dipilih adalah, kalau kita tengok tadi, idea yang ketiga dia pilih di sini. Okey, kita guna teknik ya dan. Apa teknik ya dan ni? Strategi sumbangan untuk menggalakkan pembinaan dan perkembangan idea. Okey, idea yang pertama tadi, idea yang kita telah pilih tadi adalah idea gunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Okey, jadi ya, kita akan guna sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan maksudnya kita cuba kasih kembang lagi idea tu. Ya, dan kita boleh utamakan bahan mentah yang berdekatan. Dia cadangkan pula sumber tenaga tu daripada bahan utama. Okey, kemudian yang satu lagi, ya. Dan kita boleh gunakan bahan yang tidak perlu tidak perlu apa tu? Dibakar. Okey, ada lagi yang sebut. Ya, dan kita boleh gunakan tindak balas kimia untuk menghasilkan. Okey, kemudian ada pula ya, dan kita boleh letakkan satu USB port untuk caskan peranti elektrik. Itu semua adalah perkembangan idea. Okey? Alright. Setelah kita buat teknik brainwriting, kemudian kita pergi ya dan, sekarang kita pergi pula kepada macam mana kita mau ambil idea yang boleh dipilih untuk dilaksanakan. So kita akan gunakan matriks impak usaha. So apa dia matriks impak usaha ni? So matriks impak usaha ni adalah bertujuan memutuskan idea yang mana boleh dipilih untuk dilaksanakan. Idea yang telah dikumpul boleh disusun mengikut 4 kategori yang berbeza ni lah. Okey. Yang ruangan sebelah kiri atas ni yang ada tanda purple garis putus-putus ni, di sini adalah bahagian high impact, low effort. Okey, yang di sebelah kanan itu pula high effort, high impact. Di bawah high effort, high impact tu adalah high effort, low impact. Ini memang kita tak maulah, no. Dan low impact, low effort. Itu maybe. Okey, so kita tengok. Yang boleh dilaksanakan adalah, yang boleh dijalankan adalah impact yang tinggi dan kurang usaha. Yes. Itu yang kita perlu jalankan. Yang mungkin boleh dijalankan adalah impact dan usaha yang rendah. Itu adalah merujuk kepada yang di bawah ni lah. Dan impact dan usaha yang tinggi, tu yang di atas. Manakala yang tidak boleh dijalankan langsung adalah usaha tinggi tapi langsung tidak ada impact. Okay? Baik. Seterusnya, kita pergi kepada memilih cadangan penyelesaian yang terbaik. Secara berkumpulan. Okey, ini kalau kita buat aktiviti dalam kelas lah kan. Susun 5-8 idea terbaik tadi di matrik impak usaha, tentukan cadangan penyelesaian terbaik untuk kumpulan anda. So, jadi pelajar-pelajar ni dia akan tengoklah. Okey, cadangan idea 4 ni sesuai di bahagian high impact, low effort. Okey, cadangan idea 2, idea 8. Idea 3 ni pula dia sesuai di high effort dan high impact. Dan begitulah yang seterusnya lah. Okey, so boleh jelas last kali dia akan pilih penyelesaian terbaik berdasarkan matriks impak usaha tu. Okey, so kita habis pada fasa sumbangsaran, kita pergi kepada fasa cipta. Okey, pada fasa cipta ni kita ada lakaran dan prototype, di mana ciri-ciri utama dan senarai bahan akan dilihat. Kemudian pembinaan prototype dan cut report prototype. Okey, ini adalah lakaran prototype. Berdasarkan pelbagai idea daripada sumbangsaran tu, satu idea telah dipilih lah kan. Jadi daripada situ lakaran akan dilaksanakan lah. Okey, senaraikan ciri-ciri utama idea dan senaraikan bahan yang diperlukan untuk bina prototype. Okey, prototype tersebut digunakan untuk menguji penyelesaian anda pada fasa terusnya.
manfaatkan kad report prototype supaya mudah ke fasa seterusnya. Okey. Okey, ini adalah contoh borang lakaran. Okey, tadi penyelesaian dia apa? Dia pilih idea yang mana. Okey, baru lakarkanlah. Di sini boleh lukis ciri-ciri utama, jenis reka bentuk, visual ataupun berfungsi, dan senaraikan bahan dan alat tu lah. Contohnya kalau kita prototype ataupun kita panggil, kalau RBT kita panggil mock-up. Betul ke tidak? Mock-up kan? Okey, mock-up. Jadi mock-up ni biasa kita guna kotak. Kalau macam kita buat vertejasi tu kita guna kap-kap kertas kan? Kap-kap kertas ataupun kap-kap plastik sebelum kita hasilkan yang produk yang sebenar lah. Okey. Okey, tadi nama prototype tu adalah salt lamp ataupun lampu garam. Jadi sebelum bina prototype tu ada beberapa kriteria perlu diuji lah. Okey, contohnya tadi kriteria kan? Sumber cahaya alternatif tu perlu lebih selamat digunakan, mudah diperolehi dan tidak menyebabkan pencemaran alam sekitar. So penanda penting ia berfungsi, lampu tu cukup terang melebihi 100 lumen, mudah diisi air dan tidak bocor, tidak mudah rosak dan bahan tahan lama. Cara uji dia adalah menguji keterangan berdasarkan kandungan garam dan ketahanan diuji dengan lampu dijatuhkan daripada meja beberapa kali sama ada dia akan rosak atau tidak. So kekangan, okey, tidak ada bekalan elektrik yang sedia ada di kawasan dan tidak ada bantuan kewangan untuk mencari sumber elektrik alternatif. Itu kekangan lah. Alright, seterusnya hasil daripada fasa ini adalah, okey, yang pertama lakaran, kemudian ciri-ciri utama, kriteria dan kekangan, dan inilah hasil dia lah, dia punya prototype tu ataupun mock-up dia. Okey, habis bahagian fasa. Prototype. Ada soalan setakat ni? Boleh rakan-rakan guru? Okey. Alright, kita pergi pada fasa uji, di mana di dalam fasa uji ni ada kad report prototype. Kita akan rujuk kriteria dan kekangan dari fasa sembangsaran dan maklum balas pengguna. Okey. Ini adalah tadi contoh pengisian kad report prototype ya. Selepas membina prototype, apa yang dipelajari? Okey, perlu gunakan bulb untuk lebih efisien dan reka bentuk lampu perlu dibosai bagi waterproof sebab dia gunakan air kan. Jadi dia perlu sesuatu yang waterproof lah. Kalau dia gunakan kotak mungkin akan cepat lembab dan koyak. Okey. Kemudian penambahbaikan dia, uji beberapa bab yang berbeza untuk mengira energi efisiensi. Bahan yang digunakan perlu diuji semula dan dibandingkan jenis plastik yang digunakan dan reka bentuk simpanan air perlu diubah supaya tidak bocor. Okey. Menguji berdasarkan kriteria dan kekangan. Okey, ini dia test lah, test produk. Pilihan 1 adalah uji. Okey, pilihan 2 adalah mendapatkan maklum balas. Okey, ini aktiviti. Okey, katakan kita ada satu buku aktiviti yang ada sudahlah soalan-soalan yang mungkin kita akan kemukakan kepada rakan-rakan lah. Alright. Okey. Ini adalah beberapa contoh borang maklum balas pengguna. Okey. Dapatkan maklum balas dari rekan kumpulan lain. Lakukan aktiviti ini seperti pengguna akan menggunakan penyelesaian anda. Adakah pengguna anda dapat mengatasi masalah dan menggunakan atau berinteraksi dengan penyelesaian anda? Kalau ya, kenapa mereka berjaya? Jika tidak, apa masalah yang menghalang mereka berjaya? Okey, adakah pengguna perlu bertanya kepada anda sebarang soalan apabila menggunakan atau berinteraksi dengan penyelesaian anda? Jika ya, apa yang mereka kemukakan? Semasa bahagian interaksi mereka, apakah mereka bertanya soalan ini? Okey, ini adalah contoh-contoh borang soalan-soalan yang dikemukakan dalam borang maklum balas pengguna. Okey. Seterusnya, pelan penambahbaikan. Okey, apa yang berlaku dalam pelan penambahbaikan ni? Okey, kita ada mesti ada, bagus jika ada, dan langkah segera. Apa maksud dia ni? Okey, mesti ada perkara yang tidak perlu diubah. Bagus jika ada perkara yang baik tetapi tidak wajib dimasukkan. Langkah segera, langkah seterusnya yang perlu diambil. Itu adalah untuk bahagian fasa penambahbaikan. Tambah baik
berdasarkan maklum balas yang diterima setelah berkongsi kepada rakan, lengkapkan pelan penambahbaikan bagi penyelesaian anda. Okey, dan seterusnya, fasa yang terakhir adalah fasa komunikasi, di mana kita perlu sediakan skrip pembentangan, persediaan skrip, persediaan bahan atau poster, journey mapping storyboard dan kumpulkan maklum balas. So, apa yang berlaku di bahagian ini? Okey, yang pertama skrip pembentangan. Okey, pilihan 1, sekiranya kita menggunakan skrip. Berdasarkan semua maklumat yang telah dilakukan pada hari ini, bagaimana anda akan merancang pembentangan anda? Okey, ini maksudnya selepas kita hasilkan prototype tu, kita kena jelaskan kan bagaimana prototype tu berfungsi, adakah orang akan lontarkan beberapa soalan, apakah masalah kumpulan, untuk siapa yang menjadi masalah, mengapa dia jadi masalah, apakah penyelesaian anda, apakah penyelesaian yang anda lakukan, bagaimana dia menangani masalah, bagaimana dia berfungsi, apa yang akan berbeza kerana penyelesaian anda. Okey, ini adalah persoalan-persoalan yang boleh diutarakan semasa pembentangan tu. Okey, langkah yang kedua adalah lakarkan storyboard anda. Okey, berdasarkan penyelesaian pilihan anda, lakarkan storyboard anda. Okey, ini adalah template storyboard. Lakarkan berdasarkan template yang disediakan. Anda juga boleh menggunakan kreativiti anda untuk merancang storyboard tersebut. Pastikan untuk fokus pada bagaimana penyelesaian yang dipilih dapat menangani masalah anda dan bagaimana pengguna mengalami ciptaan anda. Okey, ini adalah contoh storyboard. Boleh nampak ke situ rakan-rakan guru? Tom lives alone. He is suffering from depression, having just lost his job. He feels hopeless and alone. And then Tom's friend Susan has noticed that something is wrong with Tom, but she's not sure how to reach out to him. Okay, ini maksudnya cerita lah, penceritaan apa yang berlaku. Ini contoh saja ya. Okay. Okay. Ini adalah kumpul maklum balas. Ini adalah contoh yang berikan ini adalah semasa saya sebagai peserta Duta Guru, kami menghadiri latihan peringkat zon di Hotel Hilton di Sabah. Okey. Jadi kami sebenarnya menghasilkan kumpulan saya ni menghasilkan prototipe jarang perangkap sampah. Jadi ini kalau tengok sebelah kanan ni kan, yang ini ada perangkap sampah. Kumpulan ahli-ahli kumpulan saya ni membentang, kumpulan lain akan masuk pergi situ dan beri maklum balas on the spot. Dia akan tanyalah terus tanya. Dan begitu juga dengan kumpulan yang lain lah. Dia akan berlaku saling maklum balas di antara satu kumpulan membentang dan satu kumpulan lain lagi akan datang melihat dan memberi maklum balas. Okey. Okey, kita tengok rubrik pembentangan. Mungkin rakan-rakan guru boleh gunakan ni lah kalau katakan di dalam kelas kan. Pelajar sudah buat semua fasa-fasa EDP tu. Okey, jadi kita boleh bagi skor. Macam mana? Skor penuh dia berapa? Skor. Okey, untuk rubrik skor 1, infografik kurang maklumat, keperluan kumpulan sasaran tidak dikenal pasti. Jadi kita boleh tengoklah mana yang kumpulan yang okey. Kan? Fasa sumbangsaran pun begitu juga. Fasa cipta begitu juga, komunikasi dan itu yang terakhirlah 1, 2, 3, 4. Okey. Fasa cipta dan uji itu digabungkan sekali. Alright. Okey, kita tengok di sini contoh pengisian rubrik. So fasa tanya, kalau kita tengok, boleh sebab yang ini dia pihak CDL akan kongsikan di link YouTube. Jadi cikgu boleh tengok banyak kali. Boleh tengok slide ni nanti ya. Okey, infografik. Ini cara untuk hasilkan penyataan masalah menggunakan infografik. So, ini pula kumpulan sasaran yang sangat jelas. Kita gunakan apa ni tadi? Apa ni? Siapa yang boleh bagi tahu? Ada say, do, pen, gain. Ini apa ni tadi? Peta empati kan? Okey. Kemudian penyataan masalah berkait. Okey, ini penyataan masalah itulah kumpulan sasaran, kata kerja. Okey, kemudian maklumat. Okey. Ini adalah contoh menghasilkan satu penyelesaian masalah yang inilah yang baiklah. Okey, kemudian kita ada fasa sumbang saran. Okey, kita ada kriteria kekangan, kriteria dan kekangan di sana.
kemudian kita ada idea dan kita ada matriks impak usaha. So, kalau kumpulan pembentang tu dia ada ketiga-tiga ini, maka itu adalah markah penuh bagi contoh pengisian rubrik. Okay, next. Fasa cipta dan uji. Okay, macam mana memperolehi 3 markah penuh? Okay, berdasarkan lakaran dengan maklumat terperinci, kemudian ada prototipe tu berfungsi dan ada buat penambahbaikan setelah diuji dan maklum balas. Okay, habis. Kelima-lima proses EDP tadi. Okay, tak apa. Kalau ada soalan kita simpan dulu. Kalau boleh catatlah, mana tahu lupa nanti kan. Nanti kita sediakan ruangan untuk sesi soalannya. Okey, bagaimana penerapan EDP ni di dalam pembangunan produk RBT? Okey, bagaimana EDP boleh digunakan dalam pembangunan produk RBT? Contoh penggunaan EDP dalam projek pembangunan RBT, kelebihan penerapan EDP dalam konteks ini. Okey. So, okey, saya akan kongsikan. Okey. Okey, ini adalah borang pemetaan bulan unit untuk kalau rakan-rakan guru berjaya melaksanakan EDP di dalam pembangunan produk ataupun mana-mana subjek. EDP ni dia sesuai untuk mana-mana subjek seperti sains, matematik, asas sains komputer, lebih kepada subjek STEM. Okey, jadi kalau rakan-rakan guru berjaya melaksanakan EDP di dalam subjek STEM ni kan, mungkin selepas tu boleh buat kajian tindakan lah berdasarkan kepada pelaksanaan EDP di dalam subjek itu sendiri. Jadi, okey, kalau di sini kita ada subjek sains, tingkatan 2, tajuk kepentingan gizi seimbang. Okey, ini STEM bersepadu ni adalah apabila kita gabungkan dengan beberapa subjek lain. Okey, contohnya di sini adalah masalah obes di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah. Obesity ya, obesity. Okey, jadi apa yang pelajar-pelajar di sekolah ni buat adalah yang pertama, dia belajar subjek obesity ni di dalam subjek sains. Jadi macam mana pula matematik boleh terlibat di situ kan? Jadi matematik terlibat di sana apabila dia kumpulkan data dan membina jadual kekerapan bagi data terkumpul tersebut. Jadi di situ dia telah belajar juga satu topik di dalam matematik tersebut. Okey, kemudian kenapa pula asas sains komputer pun ada terlibat juga di sana? Okey, dia terlibat sebab selepas ni pengiraan BMI menggunakan struktur kod arahan. Jadi asaskan sains komputer tingkatan 2 ni membantu dalam menghasilkan satu atur cara yang mudah untuk mengira BMI. Okey, kemudian reka bentuk teknologi pula terlibat sebab di dalam situ ada satu topik iaitu reka bentuk makanan. Okey, jadi di sana topik yang boleh dijadikan sebagai STEM bersepadu juga situ adalah kepentingan reka bentuk makanan dan cara macam mana cara untuk dapatkan makanan yang seimbang lah. Okey, untuk mengatasi masalah obesiti. Baik, di sini juga saya ada sertakan sekali template pemetaan kurikulum STEM bersepadu. Di mana di dalam sini ada isu semasa, kita jelaskan isu kita apa dan SDG yang terlibat. Kemudian diikuti dengan subjek-subjek yang boleh dimasukkan, yang kita boleh sepadukan sekali, STEM bersepadu. Kemudian kita ada subjek matematik yang seperti saya katakan tadi lah, sains, asas sains komputer. Okay, alright. Ini boleh tengok nanti dekat ni ya. Saya rasa saya akan kongsikan juga slide ini. Nanti saya akan bagi link lah ataupun QR code untuk dapatkan slide ni ya. Okay. Okay, kemudian yang ini adalah sama juga. Okay.
penggunaan EDP dalam projek pembangunan RBT. Okey, kini pelan unit kajian tindakan. Okey. Okey, kelebihan penerapan EDP dalam konteks ini. Okey, pertama menyediakan kerangka kerja yang sistematik untuk mengatasi cabaran kompleks dalam pembangunan produk RBT. Memastikan bahawa setiap langkah dalam proses pembangunan produk dijalankan secara berstruktur dan berpandukan matlamat yang ditetapkan, dan menggalakkan kreativiti dan inovasi dalam penciptaan RBT yang berkualiti dan berkesan. Okey, cara STEM bersepadu melengkapi EDP. Okay, kita tengok sini. Okay, definition integrated system. Okay, teaching and learning of the content and practice of the disciplinary knowledge which includes science and or mathematics through the integration of the practice of engineering design of relevant technology. Ini oleh Brian L.A. Moore, T.G. Johnson dengan Sisi. Ini adalah sumber rujukan lah apa dia definisi bagi STEM bersepadu. Okey, kita tengok di sini amalan STEM bersepadu. Okey, tadi kita dah tahu kan STEM tu adalah berdasarkan pembelajaran berasaskan inquiry, berasaskan projek, berasaskan penyelesaian pembelajaran berasaskan masalah dan aplikasi dunia nyata. So kalau rakan-rakan guru nampak di sini kan, yang tanya, cipta, sumbang saran, itu semua tadi adalah EDP kan tadi? Kemudian apa yang berlaku? Di dalam sini kita ada engage, explore, explain, elaborate, evaluate. Saya mau bagi tahu rakan-rakan guru di sini 5 inilah adalah 5 kunci yang penting dalam melaksanakan RPH yang sangat berimpak. Okey, sebab kita akan mula dengan engage. And then kita akan pergi kepada explore. Kemudian kepada explain, elaborate dan evaluate. Last sekali kita buat penilaian kepada murid. So rakan-rakan guru kalau mau hasilkan satu aktiviti RPH, aktiviti dalam RPH yang sangat berimpak ataupun sangat active learning, kita gunakan 5 inilah. Engage, explore, explain, elaborate, evaluate. Lepas ni mungkin kita akan adakan satu lagi sesi untuk lihat 5 ini kan. Okey. Alright, penemuan daripada kajian kes yang melibatkan inisiatif STEM bersepadu ni. Okey, saya rasa mungkin kita sempat lagi. Ini adalah saya punya kajian tindakan lah. Sebab saya dapati PBD RBT bagi pelajar-pelajar saya adalah 50% saja mencapai TP5. Dan produk juga tidak berkualiti lah. Sebab sebelum-sebelum ni, saya sebagai seorang guru RBT, kalau sebelum-sebelum ni, kita lebih pada fokus untuk hasilkan kerja khusus. Kan? Tapi lepas PT3 tiada, kerja khusus tu macam ada yang buat, ada yang tidak buat. Dan tapi disebabkan dia masuk dalam DSKP dan ada di dalam rancangan pengajaran, jadi mau tidak mau buat juga. Tapi masalahnya dia tidak berkualiti lah macam harap yang penting ada macam tu. Okey, jadi daripada situ saya cuba gunakan EDP ni lah untuk menghasilkan produk tu lebih berkualiti. Langkah-langkah proses pembangunan produk dalam RBT ni panjang. Tapi menggunakan EDP ni kita akan jadi lebih ringkas. Maksudnya lebih senang lah kalau bagi saya. Dan lebih baik buat berkumpulan sebab setiap orang dia akan ada dia punya peranan masing-masing di dalam proses EDP itu. Okay? So, subjek elemen merentas kurikulum yang saya saya gabungkan sekali semasa pembangunan produk ni adalah RBT. Saya juga guru ASK. Kemudian saya berbincang bersama rakan guru matematik dan rakan guru reka cipta lah. Dan saya buat pelan unit dan pemetaan kurikulum sebelum saya laksanakan. Okey, ini adalah proses-proses yang berlaku lah. Saya ada buat brainwriting, saya ada buat lakaran model 3D dengan penghasilan produk. Saya juga ada laksanakan sesi uji dan tambah baik bersama pelajar. Dan pelajar-pelajar saya ni saya paksa mereka untuk membentang semasa mengikuti pertandingan-pertandingan pameran macam tu. Okey. Maaf, minum air sikit.
Okay, impak daripada penggunaan EDP ni, okay, ada beberapa orang pelajar saya lah. Aina ni dia cakap, saya dapat kaitkan topik pembelajaran reka cipta dengan fasa tanya di dalam fasa EDP. Okay, kemudian Halim pula, dia lebih memahami pembangunan produk berdasarkan model 3D yang dipelajari melalui RPT tingkatan 2. Jadi yang ini saya buat secara temu bualah. Kemudian berdasarkan borang analisis tinjauan murid, borang ni dihasilkan oleh pihak Teach for Malaysia. Mereka galakkan kami untuk menggunakan borang sebelum dan selepas pelaksanaan EDP itu. Jadi ada beberapa hasil daripada keputusan tinjauan murid itu diperolehi lah. Jadi didapati murid sangat seronok belajar. Lebih-lebih lagi berkenaan dengan subjek sains matematik ni lah apabila penggunaan EDP ni dilaksanakan. Okey, dan murid juga berpendapat bahawa subjek sains matematik ni relevan dalam komuniti dan kehidupan seharian. Itu adalah impak lah hasil daripada tinjauan yang saya laksanakan. Dan kemudian di sini ada pelajar saya dapat tempat ketiga lah bagi PBL sempena yang STEMIS Peringkat Kebangsaan. Kemudian pernah mengikuti pameran sempena Minggu Sains Negara pada tahun lepas. Dan saya juga berpeluang bekerjasama dengan lebih ramai guru-guru mengenai STEM bersepadu lah. Okay, kalau rakan-rakan guru mau info tambahan, boleh tengok dekat link di sini. Saya dah sharekan QR di situ. Jadi boleh ambil pelan unit dengan pemetaan kurikulum dekat situ lah. Dan saya juga ada sediakan slide yang ini di sana. Boleh scan ya. Minta maaf ya cikgu, suara terputus-putus sebab saya tadi batuk-batuk sikit. Boleh dengar? Okey, terima kasih cikgu. Okey, ini adalah slide pembentangan saya berkenaan dengan pembangunan produk ni lah. Yang ini saya telah bentangkan pada simposium kebangsaan tahun lepas. Di masa tu kami buat dekat Movenpick Hotel. Okay. Alright. Okay. Di sekolah saya, SMK Tampaluri ni, okay, pelajar-pelajar sini dia mempunyai sahsiah yang sangat baik lah dan berpotensi untuk maju dalam bidang STEM. Tapi hanya 43.21% saja murid tingkatan 4 dan 35.7% saja murid tingkatan 5 yang mengambil subjek STEM meliputi STEM A dan STEM C1. Sekolah kami ni sasaran adalah 60% murid yang mengambil STEM. Jadi kita sedang usahakan ke arah itulah. Okay. So untuk memupuk minat murid dalam STEM ni, saya telah berbincang dengan guru lain untuk laksanakan pembelajaran STEM bersepadu merentas kurikulum. Jadi saya cadangkan topik bab 2 tingkatan 3 tu lah. Pembangunan produk. Kenapa pilih topik ni? Sebab yang saya nyatakan tadi iaitu kualiti penghasilan produk atau projek yang kurang bermutu, penggunaan tempoh masa yang lama untuk siapkan projek, dan tapi keputusan TP yang diberi murid ni kurang memuaskan. Maka daripada situlah saya menggunakan inisiatif STEM bersepadu dan EDP ni lah. Okay, selain daripada itu, SDG yang dapat saya katakan di sini adalah quality education dan industry innovation and infrastructure. Ini adalah contoh pemetaan kurikulum dan pelan unit kajian. Okay, perbincangan telah dibuat sebanyak 3 kali pada bulan Jun, Julai dan Ogos. Saya mengajar 3 kelas, 3.3, 3.6 dan 3.10 lah. Okay. Ini yang saya terangkan tadi. Alright. Cabaran dan cara mengatasi. So, cabaran dia segi masalah, bahan dan sokongan. Tapi kalau saya tengok dapat tajuk ni, pembangunan produk untuk tingkatan 3 ni, dia mengambil masa yang lama. Bab 2 tu saja sangat lama, berbulan-bulan. Okay. QR content. Okay, nanti kita akan share QR content tu ya. Boleh. Okay. Alright. Kemudian yang kedua adalah bahan. Masalah kita sekarang adalah peruntukan PCG mata pelajaran tu kan. Jadi itu sebab saya buat berkumpulan. Jadi mungkin ada beberapa peralatan yang sekolah sediakan tapi bahan tu daripada pelajar.
Jadi kita dapat kurangkan sedikit kos dekat situ. Kemudian pada segi sokongan, maksud saya contohnya kalau kita laksanakan projek yang melibatkan mikro pengawal. Jadi kita perlukan bantuan guru-guru yang ada latar belakang pengetahuan berkenaan dengan komponen mikro pengawal lah. Jadi di situ saya akan minta bantuan daripada rakan-rakan guru yang lain. Okay. Dan juga saya akan hadiri kursus CDL, Task Force RBT dan juga rakan-rakan anggota guru. Okey. Okey, untuk projek ni saya harap dapat kembangkan lagi sumber yang boleh diberi kepada murid dengan kit Arduino sebab secadang untuk gunakan kit Arduino. Kita pun tahu yang dalam bab tingkatan 3 tu dia ada apa ni melibatkan mikro pengawal atau topik mikro pengawal kan. Okay, kemudian guru sains juga telah cadangkan idea untuk projek seterusnya. Beberapa murid berminat. Sekolah saya ada PPKI. Jadi dia pelajar pendidikan khas ni ada projek rumah hijau. Jadi mungkin projek Zero Hunger ni bolehlah dicadangkan untuk pembangunan produk aquaponik. Teknik penternakan ikan dalam kolam digabungkan dengan kaedah penanaman serta jasi. Okay, dan saya bercadang untuk kembangkan lagi lah aplikasi sistem persebaduan NDP ni untuk PDP yang akan datang. Saya bercadang untuk luaskan kepada rakan-rakan guru sebagaimana yang saya buat pada hari ini, saya kongsikan dengan rakan-rakan. Okay, alright. Kita sampai kepada bahagian soalan dan perbincangan. Okay, kita ada Mentimeter. Okay, so boleh masuk. Scan QR. Mungkin dia akan masuk terus lah. Ataupun pergi menti.com dan masukkan kod 34227923. Ada sudah scan? Okay, soalan pertama. Time for us to clear up any confusion or misunderstanding. Okay, masukkan QR code. Scan ataupun masuk mentimeter.com dan masukkan kod 34227923. Okay. Was there anything that was unclear during the training? Everything is clear. Oh, ada yang masukkan kod. Okay. Very clear sharing. Okay, terima kasih cikgu. Very clear sharing. Oh, clear and beautiful. Oh, good. Okay, terima kasih dengan respon. Okay, next question. Siapa yang nak bagi kongsikan refleksi? Any other reflection you would like to share? Apa yang rakan-rakan guru rasa? Bagilah 2 star 1 wish. Macam saya, apa yang wow? Ada yang sesiapa rasa macam wah bestnya yang bahagian ni saya nak belajar lebih lanjut. Macam tu. Oh, okay, terima kasih cikgu. Ya, sebab EDP ni dia tak semestinya guru RBT. Dia subjek sains boleh, matematik pun boleh. Dan saya sebenarnya cuba nak apply dengan subjek PSV dan juga mungkin bahasa. Ya, betul. EDP dan STEM can be joined easily, betul? Oh, presentation is great. Terima kasih cikgu. Good apps. Okay. Memberi idea untuk apply dengan STEM. Betul cikgu. Ya. Dan sebenarnya kan cikgu guna menti.com ni pun bagus juga. Tapi mungkin pelajar sebab tak boleh bawa handphone kan. Tapi kita try lah idea Datuk Mahendran tadi. Mungkin kita boleh simpan handphone di satu tempat. Kemudian bila nak buat aktiviti kita bagi keluar handphone dan kita gunakan menti.com ni lah.
Yes, EDP across subject, betul. Sebab kita ada STEM bersepadu. Oh, good, but someone feel boring. Okay, sorry, minta maaf atas kekurangan, saya akan baiki lagi. Everything is fine, idea sangat menarik, penerangan yang jelas, usaha yang murni untuk kemajuan murid harap akan menjadi guru cemerlang RBT. Terima kasih cikgu, perkongsian yang sangat bermanfaat untuk semua guru dan boleh dipraktikkan di sekolah untuk murid. Okay, oh betul, boleh guna untuk subjek sains. Integration. Rasa-rasakan tadi daripada fasa tanya, ada brain writing, kita ada peta empati, metric impacts. Ada apa-apa bahagian yang nak guna? Contohnya teknik iadan, teknik apa lagi tadi? Untuk brainstorming. Apa teknik yang boleh gunakan untuk pembesaran ataupun brainstorming? Okey, rasanya mungkin kalau untuk sekolah rendah kita boleh mungkin kalau tak gunakan bahan bantu ICT mungkin boleh gunakan sticker note, letak pada ni macam parking lot lah kan? Okey, perkongsian sangat menarik, bermanfaat. Terima kasih cikgu memberikan idea dan contoh mana yang baik dan sangat berguna untuk dijadikan panduan. Sempoi, seronok. Terima kasih cikgu sebab saya dapati peserta ni bukan saja daripada Sabah tapi daripada seluruh Malaysia. Sangat-sangat berterima kasih. Okey, next. Okey, kalau ada apa-apa soalan, mungkin boleh diutarakan lagi di dalam chat box. Okey, saya tutup Mentimeter. Kita mungkin dah sampai ke hujung sharing hari ini. Okey, terima kasih kepada semua rakan-rakan peserta. Mungkin link kehadiran juga telah dikongsikan. Okey, terima kasih kepada tim hari ini. Okey, rasanya saya bagi sesuatu kepada rakan-rakan guru untuk dibacalah. Kepimpinan bukan personality, ia adalah kerendahan hati. Malah ia hanya boleh wujud apabila kita mempunyai kebebasan untuk membuat pilihan. Kepimpinan adalah seni bagi kita melakukan apa yang mesti dilakukan. Kita tidak memerlukan pemimpin yang berkarisma, tetapi sebaliknya kita memerlukan charismatic cause ataupun tujuan perjuangan yang karismatik. Ini adalah by Jim Collins, penulis buku Good to Great of Social Sector. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf apa yang terkurang. Segala kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Dan apa yang baik itu datangnya daripada Allah. Terima kasih semua. Demikianlah perkongsian Cikgu Julia yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih Cikgu Julia. Okay. Seperti yang kamu tahu, Cikgu Julia merupakan anugerah kepimpinan dalam Duta Guru. Sememangnya perkongsian tadi memang rasanya sudah memberi inspirasi dan motivasi kepada semua. Apalagi untuk masuk ke sesi persekolahan nanti kan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Link kehadiran telah telah dikongsi di dalam chat. Okey. Sebelum itu, sekiranya ada lagi persoalan, boleh terus soalan sebelum saya tutup. Okey. Okey, nampaknya tiada soalan. Jadi kita sudah sampai ke penghujung. Diharap semua rakan-rakan jangan dulu keluar daripada Zoom inilah. Okey. Okey, pastikan jangan lupa untuk sekatkan hari Khamis anda ya. Sebab kita akan adakan siri ini pada setiap hari Khamis petang. Dan minggu hadapan siri ke-67 kita akan bersama dengan
Cikgu Sharon Pascal daripada SMK Sri Nangka Tuaran dengan tajuk pengurusan ERPH menggunakan Scholastic. Okey. Okey, sebelum itu mohon semua yang hadir untuk buka kamera dan kita senyum seindahnya untuk mengambil gambar kenang-kenangan dan bukti kehadiran. Boleh kan? Dan saya serahkan kepada Hazwani untuk ambil gambar ya. Mohon Hazwani. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bersedia. Pastikan semua kekal senyum. Okey, ready? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, batch kedua. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Okey, sudah. Okey. Terima kasih Azwani. Terima kasih semua. Jumpa lagi minggu depan dan selamat berehat. Dan sekali lagi jangan lupa untuk klik pada link kehadiran. Link kehadiran sudah dikongsikan. Terima kasih semua. Terima kasih.